Saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Nga Komeng Teluk Intan. Tuan Yang di-Pertua, soalan Teluk Intan nombor 6. Sila Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Teluk Intan yang mengemukakan soalan yang memberi gambaran keprihatinan Yang Berhormat kepada para petani, para nelayan dan seumpamanya. Dalam hal ini, kerajaan sangat prihatin dan memahami bagaimana kerajaan kita masih bergantung kepada import makanan negara. Justru itu kita mengambil langkah proaktif di dalam isu ini untuk kita memastikan kadar import negara kita semakin hari semakin berkurangan. Maka dalam isu ini kerajaan mengambil beberapa langkah. Di antaranya, yang pertama, kerajaan cuba sedaya upaya untuk meningkatkan pengeluaran beras negara dengan pendekatan program Smart Sawah Berskala Besar ataupun Smart SBB melalui pelbagai kaedah pelaksanaan seperti pertanian kontrak, sewaan dan sebagainya, yang mana di sudut teknikalnya kita berjaya meningkatkan hasil padi daripada 3.5 tan metrik per hektar kepada 7 tan metrik per hektar. Dan insya-Allah rancangan Malaysia yang ke-12 ini, kerajaan akan memberi fokus dalam perkara ini. Yang kedua, kerajaan menubuhkan lembaga ruminan negara. Ini untuk kita memastikan bekalan daging, lembu, kerbau, kambing, biri-biri mencukupi di dalam negara kita, ataupun dalam bahasa yang mudah kita akan mengurangkan import ini dari satu tahun ke satu tahun ke angka yang ditargetkan oleh pihak kerajaan. Yang ketiganya, kerajaan memperkukuhkan dan menambah baik infrastruktur, kemudahan dan fasiliti di kawasan pengeluaran makanan seperti jelapang padi, taman kekal pengeluaran makanan, TKPM, dan kompleks ataupun jeti-jeti perikanan. Yang keempat, menyokong pemodenan dan pertanian pintar melalui program modernisasi rantaian nilai agro makanan sebanyak RM60 juta dan program modernisasi wisil dan mekanisasi tangkapan sebanyak 150 juta yang menawarkan dana pembiayaan untuk perolehan wisil moden dan peralatan berasaskan IR 4.0 untuk rakyat Malaysia. Dan yang kelima, mempergiat aktiviti penyelidikan, pembangunan, pengkoperasian dan inovasi, pengkomersialan dan inovasi untuk menghasilkan varieti benih berhasil tinggi, rintang penyakit dan berdaya tahan terhadap perubahan iklim serta teknologi input penanaman yang mesra alam. Antara varieti baru adalah seperti benih padi MR315 dan MRQ104 yang mempunyai daya tahan terhadap penyakit dan perosak. Yang keenam, menggalakkan penyertaan golongan belia dalam bidang pertanian dan agro makanan. Kerajaan telah memberi kemudahan ini kepada 7,571 orang agropreneur muda seluruh negara setakat ini. Yang ketujuh, memperluas aktiviti pertanian bandar. Yang ke-8, mempromosi amalan pertanian baik melalui persijilan MyGAP ataupun MyGap, MyOrganic, agar rakyat terus mendapat makanan yang selamat dan bernutrisi. Langkah-langkah tersebut diambil oleh kerajaan sempena dengan Dasar Agro Makanan Negara 2021 hingga 2030 setakat ini.
Di samping itu, kerajaan juga telah menubuhkan ringkaskan. Okey, jawatan kuasa kabinet mengenai dasar sekuriti makanan negara FSCC yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan kita harap ini memberi kesan yang positif kepada makanan negara. Sekian, terima kasih. Sila Yang Berhormat Teluk Intan. Sila. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih atas jawapan yang panjang lebar oleh Timbalan Menteri. Tuan Yang di-Pertua, fantasi kerajaan dan realiti rakyat adalah dua perkara yang berbeza. Saya nak tanya, semalam ni Dewan Rakyat dimaklumkan, negara kita dalam Global Food Security Index, kedudukannya merosot dari tangga ke-28 jatuh ke 44. Ini adalah realiti rakyat, bukan fantasi kerajaan. Soalan saya adalah, apa langkah-langkah yang disenarai oleh Timbalan Menteri tadi dapat menyelesaikan masalah pokok? Pertama, kekurangan guna tenaga. Kedua, isu hak milik tanah. Ketiga, harga baja dan racun perosak yang semakin meningkat. Dan yang paling penting ini, bagaimanakah kita nak ubahkan berimportan makanan sekarang meningkat setiap tahun. Dulu 30 bilion, sekarang 51.4 bilion ringgit. Dan ia merangkumi bukan saja padi. Timbalan Menteri, saya nak tahu bagaimanakah, apakah langkah kerajaan untuk menjadikan negara daripada pengimport makanan dan menjadi pengeksport makanan. Make in Malaysia. Ini merangkumi sektor padi, sayuran, tanaman, ternakan dan perikanan. Baik. Saya mohon jawapan yang komprehensif dan tetapkan jadual masa bilakah ia akan menjadi realiti. Terima kasih Teluk Intan. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Teluk Intan Timbalan Menteri minta tutup mulut pakai yang telah mengemukakan soalan tambahan. Saya sebagaimana Yang Berhormat, kita sememangnya mempunyai hasrat dan cita-cita yang tinggi untuk mewujudkan bidang pertanian di dalam negara kita yang mempunyai daya pengeluaran hasil yang tinggi. Namun kita tidak dapat nafikan di sana ada cabaran-cabaran yang besar. Kerajaan yang ada sekarang ini, insya-Allah, kita akan memastikan cabaran-cabaran yang telah dilalui sekian lama sebelum daripada ini dapat kita atasi satu demi satu, dan supaya hasil padi, hasil sayur, bekalan daging dan seumpamanya dapat kita pastikan bertambah dari masa ke semasa dalam negara kita. InsyaAllah saya selaku Timbalan Menteri Pertanian 2, kalau ada cadangan-cadangan daripada Yang Berhormat untuk memastikan sumber bekalan makanan dalam negara kita dapat ditingkatkan dalam masa yang terpantas. Saya tidak mampu untuk sebut berapa tahun kerana dia bukan saja bergantung pada kerajaan, tetapi dia bergantung kepada pihak petani, pihak nelayan dan pihak-pihak yang lain untuk menjayakan cita-cita ini. Dan bagi saya ingin tambah lagi, iaitulah kita sangat mengalu-alukan pandangan daripada semua pihak untuk kita pastikan bekalan makanan negara kita mencukupi dari masa ke semasa sempena dengan penambahan jumlah penduduk yang semakin hari semakin besar dalam negara kita. Tuan Sekian. betul terima kasih. saya tanya Timbalan Menteri. lain, dia jawab lain, itu saya berasa kesal. Saya jemput ada sebelah sini. Saya jemput Yang Berhormat Tampin. di mana? Oh, pokok sedar. Ya. Tangga batu apa kali bangun dah ni? Tampin. Stew tidak dulu. Dungun. Tampin. Dok, pokok sedar tu. Timbalan Yang Pertua, Datuk Timbalan Yang Pertua, saya ingin untuk dapat penjelasan kerana smart SBB sawah berskala besar ini adalah satu pelan tindakan yang besar daripada kementerian.
Tetapi sasaran tambahan bagi self-sufficient level dengan izin iaitu tahap sara diri. Secara khusus saya nak tumpukan kepada makanan ruji rakyat iaitu beras bermula daripada padi, tapi tambahan per hektar produktiviti hanya 7 tan metrik setahun. Hanya tambahan 5% kepada 75%. Mengapa tidak dirangka supaya mencapai tahap 100% SSL ini? Mohon jawapan Kementerian. Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih YB Dungun. Penambahan di sudut metrik tan apabila kita kemukakan satu cadangan kepada seluruh petani kalau boleh mengikuti Smart SBB di mana peningkatan daripada 3.5 tan kepada 7 tan adalah peningkatan sebanyak 100% yang berhormat. 100% kadar padi dan kalau di baru-baru ini saya buat lawatan di Kedah, pengeluaran hasil daripada kebanyakannya 1.9 tan per hektar dan waktu itu alhamdulillah penuaian padi naik meningkat kepada 7.9 tan untuk satu hektar. Jadi peningkatan inilah kalau kita kembangkan dan insya-Allah hasrat kerajaan untuk perluaskan model ini dan kita yakin dan percaya hasil kepada petani bertambah dan kadar ekspor, kadar import padi ataupun beras negara ini akan berkurangan. Sekian, terima Terima kasih. kasih, Timbalan Menteri. Ini Saya- Muhammad boleh Saya sikit. nak bagi masa Tak, panjang. saya nak tanya, kepada Okey, saya Timbalan. dulu waktu Saya- pembangkang dia kata saya ingin- Singapura Dengan lebih banyak benar. hasil Tak padi. apa, saya ingin Apa teruskan dengan yang dia belajar di menjemput Singapura? Tuan Larry Ya. Sun. Pokok Jual. sena kena baca banyak. Singapura tidak ada sawah, tapi Singapura syarikat dia menghasilkan padi di luar negara dia. Baik. Terima kasih Menteri, tak apa. Tak apa. Saya dah panggil lah Tuan Larry Sun yang berhormat, sila Julau. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 7. Sila Menteri Komunikasi dan Multimedia atau Timbalan